Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, Suara Remaja Milenial. Dan alhamdulillah kita berada pada episod penghujung untuk season yang kedua. Betul. InsyaAllah, Sekejap je masa. Sekejap. Sangat, 1 hingga sangat 11 sekejap. tu saya rasa setiap episod tu, satu episod tu saya rasa setahun umpamanya saya kenal lebih rapat. Gitu dengan Zaim, dengan Omar. Betul. Ini menjadi satu perjalanan yang sangat indah buat kami dan harap perkara yang sama berlaku kepada kalian. Segala episod-episod yang ditayangkan ini bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Betul. So, dan sebenarnya tadi saya dah bacakan suratul As. Surah masa. Demi masa kan. Kenapa tu, Yalan? Al-As. Kerana saya rasa memang bila kita cakap pasal masa, inilah surah yang terpampang keluar kan. Betul. Dan sedikitlah perkongsian, memang semua orang dah tahu pun. Saja je nak share kan. Masa sesungguhnya setiap manusia pada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Itulah sebenarnya apa yang kita nak cuba sampaikan dalam TikTok TV ni, sebab kita nak sampaikan kebaikan, kita nak cuba beri saling positivity, menasihati ke arah kebenaran dan kesabaran. Itulah tujuan utama kita baca. Moga kita tergolong dekat dalam golongan yang dikatakan yang golongan kedua tu lah. Bukan yang rugi. Jadi kita saling mengingatkan dengan program ini, insya-Allah. InsyaAllah. So apa yang kita akan buat untuk episod yang terakhir ini, kita akan lalui satu episod demi satu episod dan melihat apakah wrap up yang kita boleh hasilkan ataupun yang kita boleh come up setelah season 2 ini telah melalui 11 episod, guys. 11 episod yang banyak sangat pengajaran dan panduan daripada Quran yang kita dapat hasil daripada perkongsian-perkongsian guest kita lah, kan. Dan Omar, kita akan macam mana kita akan buat? Kita akan buat timeline lah daripada episod 1. Lepas tu kita akan recap apa benda yang kita dah bincangkan. Lepas tu episod 2 dan 3 dan sampailah ke episod ke-11, episod terakhir. So ayo kita mulakan dengan episod yang pertama. Zas. Bukan. Boleh. Okey juga. Episod yang pertama. Ini yang kalau bertajuk kita derita dalam senyap. senyap. Ini kalau kita ingat, Jalal, kita ada satu guest yang special. Siapa nama dia? Fi, betul. Fi. Saya ingat sebab Omar yang interview dia ceramah masa tu. Okey, apa yang Omar ingat tentang Fi ni? Kalau saya ingat dia seorang yang sangat positif, walaupun yang saya ingat sampai sekarang lah, walaupun dia melalui ujian, antaranya dia dah melalui ujian depression dan lain-lain, and then ditinggalkan kawan baik sendiri, tapi dia tak mau kalah dan tetap kembali lagi dalam perjalanan dia. Dan yang paling signifikan saya rasa di dalam episod Fi ni, saya ingat Fi ni seorang yang cuba untuk menyelesaikan masalah diri dia dengan membantu orang lain. Betul. Itu satu benda yang saya rasa sangat kagum sebenarnya. Sebab saat mana kita rasa kita perlu bantuan, kita mengharapkan lebih daripada orang kan. Tapi apa yang Fi buat adalah dia lebih banyak memberi. Dan sebab itulah yang kita pilih pada kali itu adalah surah Duha. Sebab dalam surah Duha ni dalam keadaan Nabi SAW tengah sedih, apa yang dinasihatkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Walaupun dalam keadaan kita sedang rasa jauh, kita rasa macam perlukan sentuhan orang, tapi Allah menasihatkan dalam ayat ini, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, fahaddith. So itu dia berkaitan dengan episod pertama. Kemudian episod yang kedua. Tajuk apa tu, Jalal?
Kedua itu saya ingat ada Burger Boy. Betul. Kaya Untuk episod dengan memberi. Okay. Kalau Burger Boy tu memang tak asing lagi lah dengan satu ikon untuk Burger Boy tu saudara Adam. Saudara Adam. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Saya ingat. Okey, itu kekal misteri sampai sekarang. Ya, kenapa? Lupa nak tanya waktu interview tu. Tak apa. Itu bukan bukan poin kita. Bukan poin utama. Okey, tapi yang menariknya tentang Adam ni bila dia ada kaitan juga sebenarnya dengan episod 1 iaitu dia memberi. Dalam keadaan macam mana pun dia memberi. Walaupun kurang dia memberi. Dan saya pernah jumpa dia kata nasihat dia ialah kalau rasa sempit, kalau rasa kurang, berilah apa yang ada. Dalam keadaan sempit dan kurang tetap memberi apa yang kita ada. Alright. Dan saya ingat bahawa Adam ni bukan dia viral disebabkan PKP. Yes. Diberi burger, dia sumbang pada Betul. PKP. Pada Tapi orang. sebenarnya dia dah lama mengamalkan sedekah ni daripada ayah dia. Ayah dia daripada kecil. Inspirasi. Ya, ayahnya menjadi inspirasi. Jadi saya rasa antara poin yang penting dalam episod itu ialah betapa pentingnya sifat seorang ayah tu okay. dan dalam didikan role model. impak seseorang itu kepada anaknya dalam bina tabiat untuk memberi itu kan sendiri. Kalau daripada surah tu macam mana Zaid? Daripada surah, kalau kalian masih ingat, kita sedang memerhatikan pada surah Al-Baqarah ayat 244 dan 245, di mana dalam ayat ini Allah SWT menggalakkan kita untuk memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, sebab akhirnya apa yang kita diberikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan milik kita in the first place. Tapi sebaliknya kita meminjam daripada Allah. Dengan pinjaman itulah Allah akan mengganda dan gandakan apa yang kita akan dapat. Jadi kalau daripada awalnya tu bukan lagi milik kita, kenapa kita nak rasa berat memberi? Untuk betul. memberi. Jadi semoga kita sama-sama letakkan dalam golongan orang yang mudah untuk memberi. Amin. InsyaAllah. Banyak sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kebaikan dan untuk infak, sedekahkan. Dan saya ingat itu pinjaman kan. Pinjaman. Sedekah itu ialah satu pinjaman Nama yang akan pinjaman. dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. So itu dia episod yang kedua. So ayo kita tengok episod yang ketiga. Episod yang ketiga, ujian atau musibah. Ujian nikmat atau musibah. Nikmat ataupun musibah. Alright, dan ketiga itu kita bersama dengan tetamu siapa, Ma? Kalau nikmat atau musibah, kalau seingat saya adalah saudara Pejuang kanser. Bukan saudari. Dia saudari. Fanis ya? Fanis. Fanis seorang yang menghadapi kanser. Yes. Dan seorang wanita yang sangat kuat. Betul. Sangat kuat. Lagi-lagi untuk umur dia lah. Untuk umur dia dah lalui masalah macam tu. Tapi bila jumpa tu sangat positif. Alhamdulillah. Dan kalau saya ingat masa tu resolusi, metafora kita ialah tentang dengan berlian. Diamond. Macam mana tadi posisi? Dia macam ni. Tapi bayangkan ada diamond kat situ. Dan itu saya ingat dengan jelas bahawa kita bincang bahawa bagaimana berlian ni datang daripada batu. Betul. Kan. Macam mana masuk created. geologi lah kita sebab Zaim orang dia geologi. Dia ceritakanlah macam mana tekanan, pressure itu boleh menghasilkan angle dia. Ya, ada angle, ada dia menyebabkan dia terhasilnya satu berlian yang berharga kan. Tapi kalau pressure-nya kurang pressure-nya terlebih, salah angle tu tak jadi. Kita kena ada sound effect lah. Kaitan dengan Fanis tu macam tu lah, macam mana Fanis tetap pada angle-nya dan reaksinya tidak tersalah sampai sekarang kita dapat tengok seorang berlian. Seorang berlian. Dan angle tu yang kita boleh ibaratkan dalam kehidupan, setiap seorang melalui ujian-ujian pada angle yang berbeza-beza. Dengan ujian masing-masing tu maka akan terhasillah berlian yang berbagai bentuk, tapi semua menyelahkan kesinaran yang ada pada berlian masing-masing. Untuk jadikan berlian kita kena Tapi saya ingat resolusi kita hari tu ialah berkenaan dengan bagaimana kita perlu percaya bahawa ujian itu datang daripada Allah. SWT. Ayat Quran dia apa? Ayatnya pada ayat 155. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan diteruskan dengan ayat yang kita selalu baca bila dapat musibah itulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Antara perkara yang saya ingatlah berkaitan dengan ayat ni, bagaimana dia dapat pandu kita pada episod ketika itu ialah pentingnya untuk kita ada God centered punya mindset kan. Betul. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan,
balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situlah Allah sentrik. Daripada situlah yang akhirnya akan menyebabkan kita terurus daripada ujian-ujian yang kita hadapi tu. Saya kira penonton-penonton yang memang mengikuti kita daripada episod 1 sampai ke 11 tu memang dia dah tahu dah ni. Dia dah recall balik sendiri lah kan. Tapi kita kalau yang belum boleh belum. Jangan lupa boleh tengok lagi. Boleh tengok balik. Kita ada dalam YouTube, dalam Instagram. Boleh. Dan yang dah tengok tu mesti diingat episod 4 apa betul? Saya pun ingat. Okey. Episod yang keempat. Ayo sama-sama kita perhatikan episod yang keempat. Tajuknya ialah manakah tempat mengadu. Yang ni kita pergi interview dua orang remaja di Raudatus Sakinah, di mana mereka mempunyai sejarah silam yang kurang baik, tetapi dibawa ke satu tempat yang hasil daripada penjagaan di sana dan inisiatif masyarakat yang sangat baik oleh Raudatus Sakinah tu. Dan itu kita bincang bagaimana resolusinya ialah betapa pentingnya peranan masyarakat untuk kita sebenarnya membantu masalah-masalah sosial di dalam masyarakat kita. So itu satu resolusi yang penting lah dalam masyarakat. Dan apa sebenarnya yang kita dapat tu ialah bagaimana kita ni sebagai metafora masa tu kan kita pakai bunga mawar. Waktu tu saya lukis bunga mawar dan poin satu lagi ialah di belakang duri-duri. Jadi walaupun macam mana pun tapi cantik dia perlu dijaga. Dan salah satu institusi yang sangat penting penjagaan khususnya ketika itu remaja perempuan, subhanallah, ialah peranan seorang ayah, peranan seorang ibu. Sebab itu tadabbur yang kita pilih pada ketika itu adalah surah Yusuf, iaitu pada ayat 4 dan 5. Kalau masih ingat perbincangan kita bagaimana pentingnya ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub mainkan peranan yang sangat dekat sehingga kan mimpi pun dia mencerita kepada ayah pada apa yang dilalui itu. Dan kenapa kita pilih surah Yusuf ni dan bukan surah Luqman, kerana di sini dia ada menunjukkan komunikasi dua hala. Dia bukanlah semata-mata peranan ayah atau peranan mak ayah untuk berinteraksi dengan anak, tapi anak juga perlu. Dan yang menarik dekat sini dia dimulakan oleh anak sendiri bercerita pada ayah. Betul. Wa idh qala Yusuf li abi. So itulah resolusi kita dalam diri, ialah untuk kita sendiri menginitiate, mulakan. Kita perlu mulakan sebagai anak, kita perlu mulakan komunikasi itu dengan mak ayah. Jadi bila kita rasa sesuatu kurang dalam dalam komunikasi antara ibu ayah kita, jangan kita tunggu bila ibu ayah kita nak minta maaf atau bila ibu ayah kita nak baiki, tapi kita yang sendiri yang pergi mulakan. Alright. Saya ingat Omar pun selalu dia sendiri menceritakan mimpi dia. Ingat apa tu. Dan masa tu saya ingat saya kongsikan kepada para penonton bahawa Omar ni mempunyai adik-beradik yang ramai. 9 orang. 9. Saya tak langsung dapat kenal lebih tengah raham kan. Okey. Dia blushing. Blushing. Sebab apa tu? Tak tahu. Okey, jom kita sambung. Saya kenal kakak dia. Cerita belakang. Okey, jom kita sama-sama sambung kepada episod yang ke-5. Alright. Okey. Siapa yang masih ingat episod yang ke-5 tajuknya virus diri atau kawan. Dan ini antara saya kira favorite episod saya. Sebab apa? Sebab ini kali pertama dan mungkin kali terakhir untuk season 2 saya dapat kelapangan interview antara beberapa orang di rumah sahabat yang sedang dalam pemulihan daripada ketagihan dada. Subhanallah. Moga saya Allah dah takut tadi Zaim cakap kali terakhir. Saya dah terakhir apa season 2. Kita sebut season 2. Okey, untuk season 2. Tak ada apa-apa teaser kehadapan insya-Allah. Producer masih tenang. Dan kalau anda ingat apa tu yang kita temu ramah ialah bekas penyakit dada. Yes. Yang dalam rawatan di sebuah tempat lokasi rumah sahabat tu lokasinya tu di sebuah apa tu? Adalah hutan yang nature. Di mana dia punya kaedah merawat tu berbeza daripada pusat-pusat charity yang lain. Kalau kita ingat lukisannya ialah saya menggambarkan sebuah cupcake. Di mana dunia ni dia ada kemanisan dia ada yang indah dia, tapi belum tentu yang indah dan manis itu baik untuk kita, betul? Exactly. Sebab itu juga antara surah pilihan ayat yang kita bincangkan adalah suratul Kahfi, ayat yang ke-28 yang menasihatkan kita untuk sentiasa bersabar bersama dengan orang-orang yang
yang sentiasa ajak pagi dan petang. Dan ada satu kupasan yang saya ingat Jalal bagi yang sangat menarik lah. Pagi dan petang bukan maksud pagi dan petang saja kan, tapi it becomes a habit in the daily life berkaitan dengan sentiasa ke arah kebaikan. Bukanlah pagi dan petang sahaja. Kita ni dalam berkawan, kita kena cari orang yang sifatnya begitu. Begitu. So bila Allah kata mendampingi orang ni pagi petang tu bukannya orang yang sama, tapi circle kita yang kita pilih tu ialah circle yang begitu. So pagi ni kita dengan orang ni dia sifatnya begitu, petang pun dengan orang lain pula, tapi sifatnya sama, sifat yang takut kepada Allah, yang mengajak kita untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menariknya tentang pagi dan petang tu, kalau boleh saya tambah, pagi tu ialah pintu kepada siang dan petang tu ialah pintu kepada malam. Jadi ini menunjukkan 24 jam. Very nice. Pagi dan waktu nak masuk ke malam tu, waktu maghrib tu kan. Jadi itu pagi dan petang. Menunjukkan 24 jam kita kena berbuat begitu. So mungkin resolusi yang kita boleh rapat daripada episod itu bukanlah masalah sangat daripada sudut eksternal, tapi pentingnya kita sendiri yang kena create, kena mulakan cari kawan-kawan yang boleh menyebabkan kita teguh ataupun kuat dengan kebaikan tu, insya-Allah. Kerana semuanya bermula dengan diri sendiri. Sendiri. Alright. So itu dia episod kelima. Jom terus timeline kita. Episod yang keenam yang bertajuk Okey, untuk episod yang keenam, yes, kalau anda ingat kita bercakap tentang peluang kedua dengan tetamu Sofia. Siapa yang interview tu? Saya. Cuba Zaim cerita sikit. Sofia, subhanallah, antara orang-orang yang telah dikurniakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya mematangkan beliau. Alhamdulillah. Dia ada cubaan untuk membunuh diri itu dan dia mengalamilah beberapa disorder ataupun penyakit mental lah yang akhirnya menyebabkan dia rasa nak bunuh diri itu kan beberapa kali. Tapi alhamdulillah di sebalik semua tu ada pengajaran untuk akhirnya dia jadi sumber inspirasi untuk ramai orang di luar sana untuk ambil step-step seperti beliau untuk terus kuat, mencari family sebagai kekuatan, memberi sokongan kepada beliau teruskan apa yang dia nak buat dalam kehidupan lah. Apa yang Jalal ingat Jalal tentang saya ingat dalam episod ni kita bincangkan tentang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ni sebenarnya bukan hanya diberi 2 peluang, tetapi berkali-kali peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kenapa? Kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi daripada, lebih besar daripada apa yang kita dah buat, dosa yang kita dah buat. Dan kalau kita ingat lukisan ni adalah tentang seorang yang tengah melalui ujian. Jadi bila kita melalui ujian, macam mana susah pun ujian tu, kita tak boleh peronjok-peronjok tepi, kita buang. Ataupun kalau macam mana susah pun, kita tetap kena jawab. Sebab kalau kita tak jawab, kita akan gagal. Jadi nak ke tak nak, kita akan kena jawab sebelum masa kita habis. Betul. Yang paling penting dalam hidup kita ni, selagi hayat di kandung badan, saya nak ulang balik apa yang boleh, silakan. Selagi benda hayat sama, di kandung badan, selagi itu taubat perlu berjalan. Subhanallah. Seiringan dengan ayat yang kita pilih juga pada episod ketika itu, iaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-53 menceritakan bahawa Allah memujuk ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan sama sekali kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu. Dan kalau boleh saya tambah resolusi, untuk episod tu dah ada resolusi dia, tapi kalau boleh saya tambah resolusi untuk kali ni adalah bila masyarakat ataupun orang yang melihat ada orang lalui macam tu, janganlah kita menghukum. Maksudnya bila mungkin kita nampak orang ni buat macam tu, orang ni buat macam ni, tapi jangan kita hukum. Sebab pengajaran daripada saya ikut ada kelas Habib Ali Zainal Abidin, dia kata bila kita menghukum, jangan menghukum orangnya, tapi perbuatannya. Sebab perbuatan yang salah akan tetap salah sampai bila-bila. Tapi orang boleh berubah. Sangat cantik tu, betul. Saya teringat video TikTok yang baru ni saya tengok. Saya tengok TikTok juga ya. Tengok diri sendiri ke? Jangan lupa follow. Saya tengok TikTok, ada satu video tu tentang penghijrahan seorang pakcik ni, yang mana dia zaman muda dia merupakan seorang kaki mabuk, pergi konsert apa semua tu, pakai subang, anting-anting dan sebagainya. Kemudian sekarang ni dia seorang yang inilah yang mendekati agama, berubah 180 darjah lah. Kalau 360 dia biasa orang cakap 360 kan, tapi sama lah. 180 darjah dia berubah menjadi seorang Muslim yang mengamalkan ajaran Islam lah. Mana saya nampak dia memakai jubah, pakai serban, dan juga dia yang kata
saya rasa dia join tabligh. Tapi tak apalah, itu semua media masing-masing untuk poinnya ialah macam mana pun masa lalu kita, ingatlah kita boleh untuk berubah, dan orang sekeliling jangan disangka jangan disangka orang yang macam tu akan tetap macam tu. Kerana keadaan kita boleh berubah. Betul, kita tidak tahu pengakhiran kita. Dan kita tidak boleh sesekali mengatakan orang ni neraka lah. So, kita tak boleh judge. Betul? Kita tak tahu. Kita pun tak tahu pengakhiran apa yang berlaku. So sometimes the person with the worst past creates the best future. Itu yang paling terbaik. Itu satu recap yang menarik setakat episod ke berapa tadi tu? Episod yang ke-6. So yang ke-7. Ialah berkenaan dengan pelajar tahfiz. Tiada masa depan. Ada ke tak masa depan? Dengan guest kita Syazwan. Waktu tu saya interview, betul? Lepas tu Jalan nak tanya apa yang saya rasa waktu tu. Cuba takkan saya tanya diri sendiri. Apa yang Omar rasa ketika tu? So bila berjumpa dengan Syazwan tu, memang Syazwan ceritakan memang daripada sekeliling dia tu, daripada pihak-pihak yang tak dapat dijantakan, sangat memberikan pressure bila dia decide ataupun bila keluarga dia decide untuk hantar dia ke tahfiz instead of sekolah biasa. Dia tu menjadi ujian besar untuk mungkin pelajar-pelajar tahfiz sekarang lah. Bila ada semua orang melalui pressure tu. Ada satu apa orang panggil tu Jalal? Bisikan, pandangan orang, persepsi orang. Persepsi, betul. Dan perbincangan kita hari itu bukan hanyalah berpaksikan pada pelajar tahfiz sebenarnya, tetapi berkenaan dengan pilihan hidup masing-masing. Yang mana sebenarnya semuanya bergantung kepada skill kita, minat kita, dan juga intellectual capability kita. Dan Zaim waktu tu ayat Quran yang kita pilih ketika ini adalah Suratul Qasas ayat ke-77. Ayat ini membincangkan betapa pentingnya kita kejar akhirat tapi jangan kita lupa nasib kita dekat dunia. Dalam perbincangan kita hari tu, kita ingat bahawa tidak kisahlah dekat mana kita punya sumbangan, tapi masing-masing ada peranannya yang tertentu. Bukan bermakna orang agama kelasnya rendah dan orang yang akhirnya ambil engineering ke medik maksudnya kelasnya tinggi. Tak, semua ada peranannya masing-masing dan semua menyumbangkan pada suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Betul, setuju sangat. Semua ada peranan masing-masing. Tapi satu benda je jangan tinggal. Walaupun apa yang kita buat, engineer, geologi, ataupun tahfiz, ataupun apa-apalah, jangan tinggal buat kerana Allah. Selain kita buat kerana Allah, kita hidup di dunia tapi untuk akhirat. Exactly. So itu mungkin kesimpulan yang baiklah yang kita dapat daripada episod yang ke-7. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan ke episod yang ke-8. Dah lapar dah. Episod 8 tu kita memang lapar. Nasi ambang. Kita dah lapar dah. Formula tarik rezeki. Dengan saudara Aizat seorang pengusaha makanan, mana dia terkesan dengan PKP, mana dia seorang yang sangatlah rajin berusaha dan dia percaya bahawa rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. PKP tak menyekat beliau. Tidak menyekat, terus mencari rezeki. Itulah. Dan saya ingat metafora yang telah dilukis oleh Mio Omar masa itu kan, yang berkenaan dengan ikan goreng. Ikan goreng dengan nasi. Nasi ikan goreng. Kenapa ikan goreng? Ikan goreng waktu tu adalah kerana adalah kerana ikan tu sendiri, kita sebenarnya banyak dia yang ada perjalanan, tapi kalau boleh kita ambil daripada ikan yang bagaimana dia dilahirkan dalam laut ataupun dalam sungai, dan ada macam-macam perkara yang boleh berlaku, tapi bagaimana Allah melindungi ikan tersebut sehingga dapat masuk dalam mulut kita. Subhanallah. Tak dapat perjalanan tu dalam pinggan kita dan kita makan ikan tersebut yang bernama A. Walaupun kita rasa ikan goreng je, tapi ingatlah bahawa di sebalik ikan goreng ada rezeki yang Allah tahan. Ini untuk jalan. Ini untuk jalan. Hari ini dia akan makan ikan. Subhanallah. Saya ingat ada kita sebut juga la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur maka Allah akan tambahkan lagi. Dan juga ayat fokus kita ketika itu adalah suratul Hud ayat yang ke-6 menceritakan perkara yang sangat terkait dengan metafora tadi, iaitu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap makhluk ini sudah ditetapkan. Betul. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Telah ditetapkan rezeki bagi setiap makhluk, walaupun sekecil-kecilnya makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan segala musibah, segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepadanya, termasuklah diri kita. Dan kalau kita renungkan guys, bila ialah PKP ni alhamdulillah kita beransur pulih lah, insya-Allah, moga-moga terus diangkat. Kita melalui perkara tu tahun lepas dalam keadaan yang sulit, kita semua jadi macam blur, tak tahu nak buat apa, tapi alhamdulillah
kita masih lagi hidup, alhamdulillah masih ada rezeki, dan itulah perkara yang kita nak semua kena kembali pada Allah untuk mencari hikmah di sebalik semua musibah. Dan jangan risau guys, sebab bila sebelum kita mati, semua rezeki yang memang atas nama kita akan kita dapat sebelum kita pergi. InsyaAllah. Alright. So itu dia. Dan episod yang seterusnya merupakan episod yang saya paling suka. Masya Allah. So dia minta suka ke macam mana? Jangan tu. Tak, dia ada je. paling tu maksudnya the degree of likeness kan. Yes. Dia relative. Yang paling saya suka ni lah kan, unconditional love. Unconditional love. Sebab cakap pasal love, saya suka love ni. Okey. Ada tanda-tanda ke tu? InsyaAllah. Alright. InsyaAllah, amin. Okey, dalam episod ni kita ceritakan tentang bagaimana sifat kasih sayang Muhajirin dan Ansar. Ya, betul. Apabila Muhajirin daripada Sebelum tu Mekah. jelas kita punya guest Masa tu. Masa Saudara tu ialah saudara Darwi. Okey, sambung. Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar, bagaimana kasih sayang mereka ni atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal siapa-siapa. Muhajirin tak kenal Ansar, Ansar tak kenal Muhajirin, tetapi disebabkan oleh tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun berkasih sayang sama sendiri. Ansar menyediakan segala keperluan, segala nikmat yang mereka ada tu berkongsi dengan orang Muhajirin yang tak ada apa-apa. Bila pindah tu sehelai sepinggang. Dan walaupun dia sendiri tak cukup. Walaupun tapi asalkan betul cukup. Sahabat cukup. Dan kita bincangkan dalam konteks isu masa tu ialah berkenaan dengan adik arwah Amin. Bagaimana keluarga Darwish tu lah kan. Bagaimana mereka ni, dialah kita berbincang tentang keluarga angkat yang tidak ada pertalian darah, tapi mereka berkasih sayang, kasih kepada adik Amir. Itu juga berkait dengan lukisan yang saya lukiskan, di mana melukiskan bayi yang ada di dalam rahim. Jadi bila mana yang seorang ibu bila sayang kepada anaknya, dia tak pernah kenal pun, dia tak pernah tahu pun dicomel ke tak, baik ke tak, tapi tak menyayangi. Subhanallah. Mana sifat itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang ibu. Jadi untuk kita tahu sifat tu, kita kena tengok juga ayat Al-Quran apa. Ketika itu suratul Hajj seperti mana yang Jalal sebutkan tadilah. Saya rasa sangat terkait sebab seorang ibu dia melalui kesakitan demi kesakitan, tapi bila dilahirkan anak tu dia tidak menjadi orang yang berbalas dendam, tapi lebih tambah sayang. Seperti Ansar dan Muhajirin seperti mana yang Jalal sebutkan tadi juga kan. Walaupun tidak kenal antara satu sama lain, tapi masya-Allah mereka sendiri perlukan, mereka memberi. Orang Ansar beri, Muhajirin beri apa yang mereka ada, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam episod tu juga kita sebut bahawa insan yang paling agung dalam agama kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga seorang yang mengasihi umatnya tanpa kenal pun umatnya. Hatta kita sendiri ni dan juga penonton-penonton di rumah, kita semua tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah dah lama 1500 tahun dahulu mencintai kita, mendoakan untuk kita. Masya-Allah. Yang menariknya, bila hanya yang mempunyai cinta akan dapat memberikan cinta. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai cintanya Rasulullah pada umatnya tu sampai sekarang kita dapat rasa. Subhanallah. Bagaimana cinta, bagaimana hati Rasulullah penuh dengan cinta sampai merentas zaman, merentas masa. Subhanallah. Allahu akbar, meremangnya. Apa yang boleh meremang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, kita masih lagi dengan episod cinta selepas episod ke-8 tu, episod ke-9 tu khas cinta ketika tu. Berkaitan dengan cinta juga. Berkaitan dengan cinta. Iaitu tajuknya berkaitan dengan aku jatuh cinta. Jalan. Okey. Alright, siapa tetamu kita pada kali itu? Episod yang ke-10. Seorang muallaf yang telah jatuh cinta kepada agama Islam. Melalui azan. Siapa sangka? Allahu akbar. Itu dia. Subhanallah. Dah bagilah. Bagi sikitlah. Tapi siapa sangka kan, selama ni kita, sebab kita dekat Malaysia mungkin kita selalu dengar azan sampai kita take for granted bagaimana azan tu dapat mengesani jiwa-jiwa manusia. Betul. Dan kita dapat sedar dekat sini juga melalui surah Al-Mulk yang kita bincangkan bagaimana nadhir, iaitu peringatan tu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Akhlak kita, cara kita berpakaian, malah syiar kita dalam azan itu mengandungi peringatan, menyebabkan orang terinspirasi untuk memeluk Islam. Jadi sebenarnya dakwah ni taklah semestinya pada hard sale, tapi soft sale juga. Macam mana apa yang kita buat menunjukkan ada value Islam tu sendiri. Jadi jangan kita sangka hanya bila kita sebut Allah, hanya bila kita menyatakan ayat Al-Quran itu dakwah. Ingat,
kadang-kadang perangai kita ataupun action kita kepada yang lain tak sama itu pun dakwah sebenarnya. Betul. Dan kalau kita lihat sirah pun betapa banyak kisah-kisah yang Rasulullah telah mengislamkan orang kafir, orang Quraisy melalui suri teladan. Maksudnya daripada sifat Rasulullah, bagaimana orang yang datang kencing di masjid. Rasulullah tak ada pun pergi, kau tahu tak dalam Quran ini, tak ada. Tapi sifat Rasulullah, macam mana Rasulullah melayan. Kemudian ada kisah yang Nabi dibaling tahi, dibaling najis. Kemudian sampai dia sakit, terus Rasulullah pergi tengok. Itu semua itu dia melalui kepribadian. Kalau kita ingat bahawa Rasulullah dia ada seorang seorang jiran, seorang jiran yang berbangsa Yahudi. Tapi walaupun tak sama agama dan tak sama tu, Rasulullah tetap memberinya layanan yang baik bila dia datang ataupun bila dia sakit, Rasulullah tetap menziarahinya. Jadi pada akhirnya alhamdulillah orang Yahudi itu masuk Islam. Jadi, dan mungkin saya nak kaitkan sikit dengan isu viral baru-baru ni tentang pemasangan audio Quran yang kuat menggunakan speaker di masjid ataupun surau, di mana itulah yang kita kata hard sell dengan soft sell tadi tu. Sebenarnya kita pasang Al-Quran kuat-kuat tu sehingga mengganggu kejiranan itu. Adakah itu satu dakwah? Ataupun kita pasang ceramah kuat-kuat? Sebetulnya bagi saya lah, pendapat sendiri saya, ceramah dan juga zikir ataupun bacaan Quran itu nak pasang boleh, tapi sekejap sahaja dan volume dia perlu perlahan. Kerana kita perlu faham kita hidup dalam kejiranan yang mana kita ada pelbagai umur dan bangsa. Kita ada bayi, kita ada orang tua yang mungkin susah tidur ataupun perlukan tidur yang cukup. Dan itulah sedikit orang nak kata kaitan dengan isu semasa. Jadi dalam dakwah tu sebenarnya dia ada perjalanan. Jadi tak semestinya kita dakwah dan dia perlu terima. Dia ada perjalanan di sebalik, perjalanan yang panjang di sebenarnya. Cakap tentang perjalanan itu berkaitan dengan episod yang ke-11 episod perjalanan kita, Eternal Journey. Dan pada kali itu episodnya sangat istimewa sebab kita datang ada guest dekat set kita. Datang ke set dia satu-satunya di episod satu-satunya dalam episod 2 ni yang kita bawakan tetamu kita ke pentas. Siapa guest kita tu? Kalau sebab mungkin Jalan lebih ingat kot. Apa Jalan? Fatin. Macam tak ingat pula ya. Fatin Nabila, seorang yang viral baru-baru ni kerana dia telah pun berkongsi tentang kisah hidup dia lah, di mana dia ada anxiety. Dan juga dia telah pun banyak sharing tentang masalah itu di media sosial, dia dipanggil ke TV dan sebagainya. Dan yang Fatin tu saya ingat, kalau boleh tu paling ingat lah yang tu ialah bila dia cerita tentang di mana bila dia dalam kelas kuliah yang lain semua menulis, dia tengok dalam buku dia penuh dengan istighfar. Astagfirullah. Subhanallah. So dia punya, saya ingat dia punya coping mechanism ialah zikrullah. So dia banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyakkan selawat. Itu dia punya rawatan terapi spirituality terapi. Mula-mula dia pergi ke clinical, dia masih juga mengamalkan semua dia, tapi spiritual treatment itu membantu dia dengan lebih lah. Exactly. InsyaAllah. Kalau boleh kita tengok ayat Al-Quran. Ayat Qurannya pada surah Ar-Ra'd, iaitu surah yang ke-11, dan ayat yang mungkin kita biasa dengar juga sebenarnya. Itu Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubahnya satu kaum melainkan kita sendiri kena take the action first kan. So perkara itulah yang kita nampak sini daripada saudari Fatin, terus take action, dan dari situlah dia mengubah kehidupan orang lain berdasarkan apa yang dia lalui. Betul. Dan poin penting untuk episod tu ialah bila seseorang tu dia buat decision untuk nak berubah, insya-Allah akan dipermudahkan. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Kalau tak nak alright. Okey, dan kita sebenarnya di dalam bulan Ramadan. Nyanyi sikit. Ramadan tiba. Tak apa dah nyanyi dah tu. Sebab Abang tak ada lukisan kali ni, so mungkin boleh ganti dengan mungkin kita gantikan dengan kesenian yang lain. Betul. Okey, tapi kami nak mengucapkan selamat bulan Ramadan. Moga-moga Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya dan bawakan kita lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Bila kita sebut bagaimana kita nak
Ramadan yang lebih baik ini ialah Ramadan yang penuh dengan ibadah lah. Maksudnya kalau tahun lepas kita tak berjaya nak habiskan Quran, tak berjaya nak khatamkan Quran, mungkin tahun ni kita boleh habiskan. Dan kalau kita boleh ambil pengajaran daripada Imam Ghazali sebenarnya, bila dia bertanya ada yang bertanya padanya. Jalan ingat tak? Imam Ghazali ke Imam Malik? Berkaitan apa? Kata-kata tu. Cuba bertanya kata-kata tu dia berbunyi macam ni. Maksudnya bila ada bertanya kenapa kita hidup hari ini? Imam Ghazali. Mengapa kita hidup hari ini? Dan Imam Ghazali menjawab untuk kita bertaubat. Jadi bila kita dapat masuk dalam Ramadan ni, jadikan taubat kita yang sebelum untuk menjadi lebih baik untuk Ramadan yang kali ini. Sebab kita direzekikan ni dan bukan semua dapat direzekikan untuk ada di bulan Ramadan kali ini. Jadi Al-Fatihah untuk yang saudara-saudara kita ataupun yang lain yang sebelum ni. Tapi ingat, kita yang masih hidup kena perbaiki diri dan jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, insya-Allah. Dengan salah satu cara kita nak menambah baik Ramadan kita adalah zikir istighfar yang kita sentiasa ulangi setiap episod. So jom kita sama-sama istighfar untuk season 2 terakhir. Ini epic ni. So jom sama-sama insya-Allah. Okey, boleh kita pejamkan mata kali ni masya-Allah. Boleh kita nak feeling kita try. sikit. Tutup lampu. Okey, jom. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kita bagi lebih sikit lah. Lebih sikit hujung. Istighfar kali ni berbeza daripada yang lain jalan. Kerana ini kita nak bagi untuk episod yang ke-12 dan sikit lah. Semoga istighfar kali ini menjadi istighfar untuk episod-episod sebelum ni. Kalau ada salah silap daripada kami dan salah bicara, mungkin ada yang terasa atau mungkin Jalal sendiri terasa dengan saya. Memang tapi saya apa yang saya amalkan sebelum saya tidur, saya maafkan dulu Omar. Direct Omar direct tu. Omar saja. Kerana dia suka gurau dengan saya. Tapi tak apa, sebab kita setiap sebelum tidur Jalal ingat saya lah. Sweet pula kan. Sweet pula. 11 episod ibarat 11 tahun kenal. Satu episod setahun Ya. Dan itulah kita akan ada insya-Allah episod season akan datang insya-Allah. So stay tune. Kita akan episod kali ini semua ni disponsor oleh siapa sebenarnya? Episod ini bukan episod ini sahaja, tetapi program-program yayasan ini telah pun dapat dilakukan disponsor oleh kalian semua. Terima kasih banyak kerana sudi memberikan segala apa yang anda ada untuk tabung gerakan Quran. Tanpa segala sumbangan kalian semua, tentunya tidak adalah kami bertiga dapat berkenalan dan tak adalah tim-tim ini dapat menyediakan program ini untuk ramai dekat luar sana mengambil manfaat, insya-Allah. Dan terima kasih kepada tim-tim production kita. Jom kita sebutkan nama tu kot. Boleh satu jalan. Siapa di sebaliknya Jalan? Ayo. Producer kita Sarah. Siti Sarah. Kita ada Auni kita yang sentiasa menjaga, ataupun kita orang panggil Mak. Mak ni dia selalu menjaga betul. Dan lepas kalau tu cameraman kita dia yang betul. Kita balik. Ini air ni sentiasa sebab dia lah yang buat ni. Masya-Allah. Inspirasi. Ini bulan puasa malam kan, boleh ada minum kan. Yang jaga host siapa Jalan? Zaim. Siapa jaga host? Fifi. Masya-Allah. Orang mana terima tu? kasih. Fifi orang Kedah. Kedah. Dia kalau cakap dengan kita kan memang pekat lah Omeo. Dan jangan lupa juga kepada cameraman kita. Siapa cameraman kita? Cameraman kita bertukar. Ada 3. Khususnya kredit ke semua tu. Yes. Yang pertama ketua pada teknikal ialah Abang Mirul. Amirul kita orang panggil. Abang Mirul mana Abang Mirul? Oh tak masuk. Okey. Seterusnya dan kita ada Faris yang bersama dengan kita pada kali ini. Dan yang ketiga ialah Saudara Nas. Terima kasih. Jadi mungkin banyak lagi yang di sebalik itu. Nanti tengok dekat kredit ni. Okey. Dan jangan lupa follow kita di social media, di Instagram, di YouTube, Facebook, TikTok, Facebook. Semuanya just klik type
TikTok TV, Ya. keluarlah muka kami. Bukan. Keluarlah TikTok TV. Cakap pasal muka dan sebab ni episod yang terakhir, Ya. so bolehlah sama-sama kita follow Jalal. Follow IG saya, Jalal Follow Zaidi, saya di Putra Instagram. Mio, Zaim YQC. Zaim YQC di Instagram lah. Di bawah ni nanti minta producer tuliskan lah. Dah episod lah. Sekarang benda lagi nak promote, betul? Ya. Betul. Tak, sebab apa, kita akan kongsikan benda-benda yang kebaikan. Betul. InsyaAllah bersama. Jadi kalau rasa scroll tu ada kebaikan, follow lah. Insya-Allah kita orang tak follow back. Tapi Dengan itu, Baik, dengan itu berakhirlah episod season yang kedua. ke-12, Betul. season yang kedua. Terima Alhamdulillah. kasih yang setia bersama kami daripada episod pertama hingga ke episod ke-12 ini. Tapi tak apa, untuk yang tak setia pun tak apa, boleh tengok balik dan jadi masuk dalam golongan yang setia. Astagfirullah. Saya percaya kita ada peminat-peminat baru Putra Mio. Kenapa direct saya tu? Dan Zaim. Sama-sama kita, moga-moga semua kita bawa pada InsyaAllah. tauhid, bukan pada diri kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.